Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Baik saudara, kisah yang pertama pada tengah malam ini. Pengalaman yang ingin disampaikan ini datang daripada Rizwan. Assalamualaikum Kisi dan juga para penonton malam seram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizwan. Saya ni suka sangat bermain gitar pada waktu malam. Dan saudara, saya juga ada seorang kawan rapat yang juga suka bermain gitar. Jadi, masa-masa lapang, saya akan berjumpa kawan rapat saya untuk bermain gitar. Kadang-kadang kita mainlah dekat tempat-tempat kegemaran seperti di kawasan-kawasan tepi pantai. Kadang-kadang kita akan pergi ke Kalang, dekat Kalang Wave Mall. Depan tu memang best untuk bermain gitar. Dan kita akan pergi ke beberapa tempat sebenarnya untuk bermain gitar, berjumpa ya, dan juga berborak-borak dengan kawan saya. Jadi pendek kata, kemana saya pergi, saya dengan kawan saya gemar sangat untuk bermain gitar. Kejadian ini berlaku Kisi. Kawan rapat saya, Allahyarham, yang bernama Abdul Syamid bin Ahmad Zaki, yang telah pun meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Meninggal dunia kerana kemalangan jalan raya. Dia menunggang motosikal, kemalangan dan disahkan mati di tempat kejadian. Bila saya terima berita tu, saya rasa amat sedih sangat. Sebab dialah kawan saya hidup semati. Saya susah dia tolong, begitu juga kalau dia susah saya tolong. Dan kami dah macam adik-beradik. Saya tak ada adik-beradik lain. Dia seoranglah yang saya anggap seperti adik-beradik saya. Dia ada dua orang kakak, tapi dia lebih rapat dengan saya. Segala masalah yang kita hadapi, kita akan berkongsi sama Kisi. Dan bila dia meninggal, dipendekkan cerita, Ibu Arwah berjumpa dengan saya. Ibu Arwah menceritakan benda ni pada saya. Jadi, saya pernah mendengar cerita ni yang disampaikan oleh Ibu Arwah kawan saya. Saya akan pergi ke rumah arwah kawan saya untuk menjenguk-jenguk, menziarah ibunya. Sebab ibunya pun dah macam ibu saya sendiri. Kalau pergi ke sana, mesti dia akan masak yang sedap-sedap untuk saya. Sebab dia tahu saya dengan anak dia memang rapat seperti adik-beradik. Jadi, ada kalanya saya akan pergi rumah dia, menjenguk, menziarah ibunya. Dan sampai ke hari ini saya masih lagi berbuat demikian. Dan ada kalanya keluarga saya pun akan datang menziarah. Itulah keadaan kami. Tapi sekarang ini katanya tidak dapat melakukan kerana musim COVID-19, kena duduk rumah. Satu ketika dahulu ibunya pernah menceritakan, ini ketika arwah baru saja meninggal dunia Kisi. Begini kisahnya. Saya pernah datang ke rumah ibunya dan saya tanya, "Cik, makcik sihat?" "Alhamdulillah sihat." Ini kata beliau ni ketika arwah kawannya baru meninggal. Jadi dia datang ziarah arwah kawannya. Dan saya tanyalah, "Macam mana makcik, keadaan makcik?" Okey, dia akan mula nangis. Dia nangis tak henti-henti. Dia kata dia rindu sangat. Dia rindu dengan anak dia. Dia tak boleh bayangkan sekarang ini anak dia dah pergi, meninggalkan dia lebih dulu daripada dia. "Makcik ingatkan, makcik yang mati dulu. Makcik nak tengok juga. Makcik nak tengok juga dia ada anak, dia kahwin, tapi sekarang dia dah tak ada." Kata ibu arwah kawan saya kepada saya. Saya suka duduk dan dengar Kisi. Sebab kadang-kadang kita hanya perlu mendengar bila orang luahkan segalanya, dia seolah-olah mengurangkan tekanan, bebanan ya, yang dialami oleh orang itu. Bila saya dengar dan saya akan kadang-kadang saya akan beri nasihat. Saya kata, "Tak apa makcik, Allah kan lebih sayangkan dia. Sebab tu dia pergi dulu makcik. Saya kat sini, kalau makcik perlukan pertolongan apa saja, makcik beritahu saya Makcik anggaplah saya ni macam anak makcik kan. Dulu kalau saya datang, selalu makcik masak. Kalau makcik nak apa pun, makcik suruhlah saya. Saya insya-Allah boleh bantu." "Terima kasihlah, terima kasih." Kisi, itu salah satu perkara yang saya lakukan. Saya datang ke rumah dia. Jadi pada satu hari, saya pergi rumah dia. Saya berbual dengan ibunya lagi. Dalam rumah tu, kedua kakaknya tidak ada di rumah. Jadi saya duduk, makcik tu berbual dengan saya. Dia cakap, "Kau tahu tak, benda ni sebenarnya dah banyak kali berlaku, tapi makcik tak bilang kau dulu." Kemudian saya terdiam. "Apa dia? Apa benda cik berlaku?" "Sejak arwahnya pergi, Makcik sebenarnya nak kasih gitar dia dekat kau." Makcik tak payahlah makcik simpan buat kenangan. Makcik nak cakap, makcik sebenarnya nak kasih gitar arwah dekat kau. Makcik dah tak boleh tengok lagi. Setiap kali makcik tengok, makcik akan teringat anak makcik. Tapi pada satu malam, makcik terdengar arwah seolah-olah sedang bermain gitar dalam bilik dia. Makcik duduk dekat dalam bilik. Makcik tertanya, "Ya Allah, anak aku dah balik." Kisah ini yang dikatakan oleh ibu arwah kepada saya. "Sejak malam tu,
Makcik dah tak nak kasih barang-barang dalam bilik. Malah bilik dia, kakak dia nak ambil sebab kakak dia, dua kakak kongsi satu bilik. Tapi makcik tak kasih. Sebab kalau kakak dia ambil balik bilik dia, nanti dia tak balik. Saudara, kata mak kepada arwah kawan saya, sebenarnya dia nak kasih saya gitar-gitar dalam bilik arwah, dia nak kasih pada saya. Tapi Casey, satu malam tu dia terdengar ini yang dilakukan oleh arwah anak dia. Kadang-kadang waktu malam dia akan main gitar dalam bilik, dan ibunya terdengar. Ibunya macam terasa terubat rindu. Walaupun tak nampak arwah tu, tapi dia dengar orang main gitar dekat dalam bilik anak dia. Dari situ, si ibu ni macam terus rasa terubat rindu. Kata ibunya, dia akan pergi dekat bilik arwah, dekat pintu. Dia tak buka pintu, dia berdiri depan pintu bilik arwah. Kemudian dia akan pegang pintu bilik. Sambil tu dia akan cakap, "Terima kasihlah balik jenguk-jenguk mak. Mak rindu." Bayangkan saudara, ini yang diceritakan oleh mak arwah kawan saya. Sejak malam tu, kata dia akan marah anak-anak perempuan dia, kalau boleh keluar jangan balik awal. Keluar, jangan balik awal. Ataupun malam tu tidurlah. Sebab dia akan menantikan arwah anak dia seolah-olah akan balik rumah dan bermain gitar dalam bilik tidur. Bayangkan bilik tu dah kosong, arwah dah pergi, tapi kakak dia terpaksa kongsi bilik sebab ibunya tidak benarkan kakak-kakaknya tidur di dalam bilik arwah. Saudara para penonton Malam Seram, ini yang dilakukan dan makcik ni beritahu saya. Saya terpaksa kisi. Pada mulanya nak nasihat, tapi saya tak nak bila saya masuk nasihat, nanti dia ingatkan saya nak mencegah dia. Kemungkinan lain kali saya datang, dia akan rasa marah. Mungkin agaknya dia tak kasih saya masuk rumah dia. Jadi saya hanya senyum. Saya hanya kata pada makcik ni, "Baguslah makcik kalau terubat rindu, ya. Tapi makcik tahu kan, arwah dah pergi." "Makcik tahu, tapi tu cara makcik ubatkan rindu dekat anak makcik." Saudara, anda bayangkan. Jadi katanya di sini, benda ni berterusan, saya tak tahu sebenarnya nak buat apa. Saya takut nanti saya nasihat makcik ni akan jadi marah. Saya tanya seorang kenalan kisi, pakcik yang saya kenal. Saya cakap dengan pakcik kejadian yang berlaku dekat rumah kawan saya. Dan pakcik ni memberitahu yang datang balik tu pasti bukan arwah. Yang bermain gitar adalah jin yang ingin memporak-perandakan hati dan juga perasaan ibu yang sedang sedih. Jadi dia suka main dengan perasaan, nanti kita berhayal. Jadi sekarang macam mana saya nak nasihatkan kepada arwah ibunya kisi. Sampai ke hari ini kisi, dah musim Covid, kita tak dapat kunjung rumah, tapi saya masih bertanya khabar, masih telefon, dan makcik ni masih katakan yang dia masih lagi kadang-kadang terdengar waktu malam. Dah bertahun berlalu, masih terdengar arwah anaknya bermain gitar dalam bilik itu. Bilik itu tetap kosong, tetap dikosongkan, kedua kakaknya tetap tidur dalam bilik yang sama. Sampai ke hari ini, mak arwah kawan saya ni, mak arwah kawan saya tidak boleh lupakan anak lelakinya. Satu-satu anak lelaki dalam keluarga yang dia paling sayang merupakan anak bongsu dan merupakan kawan rapat saya. Saya ingin tanya kepada para penonton Malam Seram, kalau boleh beri saya cara bagaimana saya nak nasihatkan dia supaya lupakanlah anak dia dah pergi, dan yang main gitar setiap malam kisi bukan anak dia. Sekian, terima kasih. Selamat Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari.